Yang lain kita bilang, goli kita bilang, saham kita bilang, kita pakai kalkulator. Tapi kenapa istighfar kita tak guna? Nampak tuan-tuan? Gunalah. Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih faham, kata Nabi, tentang dunia kamu, teknologi. Kamu ada biji tasbih, kamu guna tasbih. Kamu ada yang bagi apa tu? Apa nama dia? Yang si muda tu guna kerkakak sial kan. Jalan dulu dah ada berapa balik kan. Itu guna. Cuma janganlah sampai ganggu orang lain. Ni dia beli dia yang paut kuruk. Dia ulu kuruk. Sini kuruk. Ganggu tak boleh. Semua pakai guna tu ataupun pakai tasbih yang kuat tu, yang kayu tu kan. Yang apa? Kayu apa? Yang khurafat tu? Koka. Kayu koka kan? Kayu tu pun khurafat. Buat balik beli mahal-mahal dah. Kena gendang air minum, cerdik. Banyak cantiknya tu. Kalau cerdik je kita berbual dalam Allah, orang yang mari Filistin ni mandi, semua cerdik. Okey tuan-tuan, dia ada 3 minit lagi. Jam ni rupanya cepat. Ni lambat 3 minit. Nanti tuan dah kata, dah masuk waktu ustaz dah berhenti lagi 3 minit. 3 ke 4 kan. Tu nak beritahu. Pasal kadang kita silap, kita tengok waktu ni kenapa ni apa? Muazzin tak azan lagi, rupanya belum masuk waktu lagi. Yang ni silap. Dia kena ganti lain. Siapa nak derma ganti. Okey, so tuan-tuan dia kasih sekalian. Itu dia punya istighfar. Kena tuan-tuan, gunalah dengan segala yang mungkin. Maka sebab tu, sebaik dia ada masa dia tuan-tuan nak istighfar ni. Dia ada time dia. Kan? Antaranya kita buat masa solat, lepas solat. Tapi yang paling bagusnya, yang kalau dalam hadis ada ayat yang wabil asharihum yastaghfirun. Itu di tengah malam mereka memohon keampunan, istighfar. Tuan-tuan, kalau kita istighfar tengah malam, syahdunya tuan-tuan, lepas semayang hajat, semayang taubat, semayang tahajud, tuan-tuan, istighfar masa tu tuan-tuan mengalir air mata. Sebab kita tak jauh daripada riak. Kita nak tunjukkan awak. Isteri pun tidur, suami pun tidur, jiran pun tidur. Masa kita bangun tuan-tuan, kita berasa Allah kecilnya kita. Ini kata Nabi, min da'bis salihin. Bangun malam ini adalah daripada amalan budaya orang-orang yang soleh. Kan? Maka sebab tu kita istighfar ini kena banyakkan tuan-tuan. Ini bab-bab istighfar ni supaya bila kita istighfar ni tuan-tuan, hati kita cukup rasa tenang. Kan? Banyak ayat-ayat ini yang cukup banyak, ada berapa ratus tuan-tuan. Dalam Quran Allah ceritakan tubu ilallah. Ada lebih kurang 85 ayat. Cukup banyak tuan-tuan. Nak gambarkan bagaimana disuruh kita ini. Tiba-tiba kita dalam satu masa kita rasa kita tak ada langsung dosa hari ini. Sedangkan Sayyidina Ali kata, hari raya kepada seseorang itu apabila pada hari ini dia boleh meminimalkan maksiat dia, tak ada maksiat pada hari ini, itu merupakan hari raya kepada orang mukmin mengikut Sayyidina Ali. Kalau hari ini kita banyak dosa, buat kereta potong queue orang tuan-tuan. Hari ini kita start dari pagi tadi, kita dah lambat, suruh tak mari sini, kita pergi kerja potong queue. Angkat tangan kat orang budak, orang batu, kita syuk. Selampau semangat, kita syuk, bangga. Berapa kali dosa dah tuan-tuan? Belakang kita menyumpah kita pergi. Kan? Lepas tu nak langgar motor, sikit kita pergi kat motor tu, motor sampai terkejut. Allah sampai hati kau naik Honda Accord, aku naik motor. Kita dah dosa dah tuan-tuan. Dah tak angkat tangan. Marah lagi, naik jalan tu. Satu, banyak lagi benda lain. Bayangkan begitu. Kan? Macam mana kita balik kita kalkulate tu, Allah dosanya banyaknya kita hari tu. Barulah kita rasa aku nak buat taubat. Maka sebab tu Sayyidina Umar mengatakan hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. So saya rasa cukup sekat itu tuan-tuan. Saya bukakan kalau ada sedikit pandangan ataupun soalan yang saya mampu jawab, saya jawab. Tak mampu saya tanya orang lain. Wallahu a'lam. Kita masih lagi di mukadimah tuan-tuan ya. Ya Datuk. Tapi bagi sikit ulasan yang kata macam mana nak tahu tempat itu nak buat tu pagi ni. Saya nak buat dua lagi. Boleh ya? Saya nak begitu. Okey tuan, boleh tuan. Datuk kata bagi hint sikit. Macam mana nak pastikan doa kita ni bertaubat kita terima tak terima, saya bagi dah sikit. Kemudian kita to be continue. Kita minggu hadapan 2 minggu insya-Allah. Okey, dia antaranya yang pertamanya yang diberikan garis panduan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya Ulumuddin. Pertamanya, kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau dulu kita tak pernah sembahyang. Bila kita sedar-sedar, kita solat, kita semakin seronok. Ada improvement.
Kan? Itu antaranya taubat kita tentang bab solat itu diterima oleh Allah Subhanahu. Kita rasa seronok. Kan? Dulu nak masuk masjid ni, dia tuan rasa Allah nyampak. Kan? Dulu kan. Tapi bila kita dah ada kesedaran, kita dah seronok, masuk masjid ni kita rasa Allah seronok, tenang, rasa nak keluar pun lambat sikit. Kan? Kita ada aktiviti lepas subuh, kita baca Quran. Kita pun stay, tak kerja lah, pencing kena stay lah. Niat pencing tu keluar sama orang kerja. Bukan di sini lah, bukan di sini, tepi suara masjid lagi. Nah, dia berebut sama orang kita nak keluar, kita tak apalah kerja yang dah veteran, yang dah pencing, stay lah sini. Teman ustaz baca Quran lagi, kalau boleh pergi menjumpa ustaz tambah satu muka lagi. Sepatutnya pasal kami tak buat apa. Lepas tu cadang lagi ustaz, pukul 9 ustaz kita buat sembahyang duha kan. Pasal dia dah pencing, tolong doa-doa kat kami juga, doa untuk semua orang. Sepatutnya begitu. Tapi bukan sini lah, sini mahu aja salih. Okey. Tapi saya nak gambarkan, dia ada peningkatan tentang solat itu. Dia bertanya-tanya, kemudian tentang puasa itu dia akan cuba puasa Isnin dan Khamis. Isnin dan Khamis dia akan cuba puasa. Dia rasa seronoknya kan. Ada peningkatan. Itu tanda. Tapi kalau dia benar dia buat sekejap lepas tu dia dah fed up, memang itu tidak diterima. Datanglah sebulan dia datang masjid, orang terkejut, imam terkejut. Sama ada dia dan imam tu. Ni belakang imam. Orang tak pernah tengok datang imam, semangat. Sampai sebulan je. Bulan kedua tak ada dah, dia RJ. Allah, orang sini juga kawan sini, orang lain. Kan? Kalau macam itu tuan-tuan, itu confirm taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu dia punya cerita. Maknanya dia panas sekejap je, tapi dia konsisten. Nah, itu antaranya kita akan sambung insya-Allah. Kita akan satu persatu dalam tu bagaimana ibadat-ibadat itu taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kesimpulan akhirnya tuan, bila kita dah bertobat kepada Allah, kita tak perlu dah risau benda belakang tuan-tuan. Ignore apa yang kita buat. Itu Islam nak ajar. Jangan duduk rasa ya Allah, boleh ke Allah terima ni. Contoh kita bertobat, kita kalau solat. Kita lah balik kita start umur 60 contohnya. 60 baru sedar kita ni tak solat lama. Kita pun macam mana nak balik, nak kawal balik daripada 60 tahun kita tak solat ni. Islam beri mudah. Setiap waktu lepas sembahyang maghrib kita qada solat maghrib. Ya, satu waktu ataupun dua waktu cukup. Jangan suri sampai masa waktu isyak. Seminggu meninggal. Letih untuk solat qada je. Bukan itu. Islam tak suruh. Tapi yang lepas tu kami tak mampu, memang you tak mampu pun. Kita masuk ni kerana ayyatawamadani Allah, kerana rahmat Allah kita boleh masuk syurga. Bukan sebab kita qada 70 tahun ni kita buat dulu, kita boleh masuk syurga dengan sebab itu, bukan. Sebab rahmat Allah. Kerana sahabat Nabi bertanya, wa illa anta ya Rasulullah, kamu bawa Rasulullah sama. Rasulullah kata aku pun masuk syurga bukan sebab amal ibadah aku, walaupun aku semua yang bengkak kaki, bukan sebab itu, tetapi ayyatawamadani Allah, kerana rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah memberkati kita, dan saya mohon maaf kepada banyak-banyak kepada tuan-tuan kalau ada yang terkasar dan sebagainya. Insya-Allah saya akan bagi nota ni tuan-tuan. Dalam siri yang kedua atau ketiga saya akan bagi nota ni. Bagi sekarang tak boleh, hilang. Jadi insya-Allah sekali lagi saya mohon maaf yang baik daripada Allah SWT, yang lemah daripada kelemahan diri saya sendiri. Saya mohon ampun kepada Allah SWT. Kita tutup dengan baca tasbih kafarah dan surah Al-Asr.